Bismillah. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وذلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي إن حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Malam ni kita akan mulakan kitab yang baru. Kitab yang namanya Pelita Penuntut. Pelita Penuntut. Artinya kitab ni ialah seperti pelita bagi penuntut. Di apa tu? Dipanggil tashbih balik. Dihazafkan musyabbah bih. Pelita penuntut maknanya kitab yang diserupakan dia dengan pelita bagi penuntut, bagi talib. Artinya ada antara kitab ni dengan pelita, jalan serupanya kitab ni ialah mencerahkan menuntut talibin kepada penuntut-penuntut apa yang dia sepatutnya tahu tentang ilmu, tentang niat dalam belajar ilmu, tentang memilih guru dalam ilmu, cara menghormati ilmu dan kesungguhan mencari ilmu, dan warak ketika belajar, dan perkara-perkara yang menguatkan hafazan, dan macam-macam benda lagi. Jadi maksudnya ialah kitab ni menampakkan kepada talibin, kepada penuntut tu akan banyak perkara yang sepatutnya orang talib, orang yang masuk
satu pelajaran, satu fan yang dia nak dapat tu, dia mesti tahu. Dia mesti tahu tentang tentang apa yang dia nak masuk belajar tu, manfaat dia, guna dia, bagaimana nak masuk. Lepas tu bila dah dapat apa yang dia kena buat, artinya bila dah dapat tu, kita tuntut talib, ada matlub dia, dapat matlub, apa pula kita kena buat, dapat dah ilmu, apa pula adab-adab kita dengan ilmu. Walaupun benda tak nampak, benda maknawi saja. Ya, ilmu ni ialah maknawiyun, tak nampak pun, cuma kita reti je. Jadi itulah nama kitab ni, Pelita Penuntut. Jadi kitab ni terjemah daripada risalah. Risalah ni kitab kecil, kitab kecil nipis je. Kalau besar dia panggil kitab. Kalau yang tak tebal atau sikit dia panggil risalah. Risalah ta'limul ta'limul muta'allim, tariqat ta'allum. Ini masyhur sangat kalau orang belajar di sekolah pondok. Dia ialah tahu benda ni, nama kitab ni. Ta'lim allama yu'allimu ta'lim. Muta'allim, orang yang belajar. Belajar oleh orang yang belajar akan tariqat ta'allum, akan jalan ta'allum, jalan belajar. Kalau sekarang ni dia panggil skill belajar, skill learning skill. Gitulah lebih kurang. Artinya nak belajar pun dia kena ada tariqat ta'allum, supaya ilmu tu bukan dunia saja, sampai akhirat. Itu ta'limul muta'allim, belajar oleh orang yang belajar akan tariqat ta'allum, jalan tariqah belajar. Maknanya untuk belajar muta'allim, betul, orang yang belajar ada tarik. Artinya dalam kitab yang ini ialah terjemah Pelita Penuntut ni, terjemah. Mutarjim dia, mutarjimatun ni orang petani. Hebat orang petani ni. Nama petani tu pun hebat dah. Bukan petani, patani. Asal dia pantai ini. Lepas tu dia nak ubah tu, kerana dia petani, dia banyak orang bijak. Banyak ulama-ulama bijak sampai sekarang, banyak lagi. Melahirkan ulama-ulama yang sambung menyambung. Untuk patah nama dia, nama bijak. Dialah yang berterjemah. Artinya kitab ni bukan kitab orang Melayu. Orang Melayu terjemah ni, muallif dia orang Turki, bukan orang sini. Orang kata kitab lama orang Melayu, bukan. Cuma orang kita ialah menterjemah balik bahasa. Sebab apa? Sebab dia tujuannya untuk supaya orang yang lemah faham bahasa Arab ni boleh juga belajar. Artinya dia ada dua naskah. Satu hak Arab betul, ta'lim muta'allim, hak betul-betul asal bagi Syekh Zarnuji. Kan nak baca dua-dua pun tak apa. Bagi Allamah, terjemah ni ialah bagi Al-Allamah. Nampak? Tengok gelaran tu. Kalau ain lam mim tu makna ilmu, kalau alimun makna orang alim, ulama beberapa orang yang alim. Kalau Allamah ni bukan calon-calon orang boleh digelar Allamah. Orang yang bahrul ilmi, belau ilmu. Tengok di atas sirah amsilah mubalaghah.
Lapan-lapan yang menunjuk akan makna bersangatan. Alamah yang bersangatan alim, bahrul ilmi, berlautan ilmu. Ilmu macam laut, banyak. Ya pun orang dulu dia memang dia sifat dia, sikap dia apa? Maksudnya kalau ikut cara dulu lah, cara orang tua belajar, dia tak ada start package. Tak ada lah CJ, tak ada diploma, tak ada ijazah, tak ada doktor, ada. Tapi dalam keadaan gitu, dia punya pencapaian tu orang lain menilaikan dia adalah al-alamah, orang yang bersangatan alim. Terjemah ni bagi alamah, siapa dia? Asy-syaikhu, syekh, guru. Man balagha ahla rutbati, itu syekh, orang yang sampai ahli kepada martabat kelebihan dari segi ilmu. Orang yang sampai pada ahli tahap kelebihan pada ilmu, syekh. Dah tu syekh, banyak syekh. Tu syekh nama orang. Satu lagi boleh panggil syekh, tengok orang beruban, syekh panggil dia. Tok syekh. Orang 40 syekh. Man balawa arba'ina syaikhun, orang sampai 40 syekh. Oh, jadi syekh dah aku rupanya. Orang tua. Jadi pengarang atau penterjemah bagi ta'lim muta'allim tariqah ta'allum ini, syekh, guru, ini nama dia, Az-Zarnuji. Nama dia betul lah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji. Zarnuji itu nama tempat. Nama dia ialah Ibrahim. Burhanuddin maksudnya cahaya petunjuk ataupun dalil bagi agama. Gelaran dia Burhan, Barahin. Itu kan kitab kita belajar Ummul Barahin tu kan. Hak syarah apa tu, benda tu Aqidatun Najin tu. Dia syarah pada matan Ummul Barahin. Burhan, dalil. Dah dia ni Burhanuddin, dalil bagi agama. Maknanya orang yang menunjuk pada agama. Mahu, suatu yang digunakan untuk memasyhurkan diri seorang. Lakab orang panggil, gelaran. Nama dia Ibrahim. Nama tuan ta'lim muta'allim, tuan kitab tu, hak ngarang asal. Lepas tu Az-Zarnuji tu ialah suatu tempat di wilayah Turki. Orang Turki rupanya. Bukan kita orang Melayu. Orang Melayu terjemahnya, orang Tani terjemahnya, orang Malaysia baca je lagi. Tapi hak ni, hak kemudian ni mengkondemkan. Cuba terjemah itu. Kalau hebat cuba terjemah. Lepas tu suruh orang pandai tengok. Cukup tak? Dia nak uslub ni. Dia ni apa tu, Ibrahim Az-Zarnuji ialah orang Hanafi. Mazhab dia Hanafi. Dia belajar di Bukhara, Samarkand. Guru dia hebat-hebat. Kita nak apa? Kita nak barakatul ilmi tu, berkat dia. Guru dia turun ke dia. Lepas tu dia karang kitab. Lepas tu dia terjemah oleh Syekh ni, orang Tani, Syekh Syafi'i. Ada kita belajar kitab dia, supaya barakatul ilm, berkat ilmu, kebaikan akan bertambah. Itu makna berkat. Bagi Allamah Syekh Zarnuji. Ta'lim muta'allim ni ialah ta'lim muta'allim tu bagi Syekh, bagi Allamah Syekh Az-Zarnuji, iaitu Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi, orang Hanafi. Dia belajar di Bukhara dan Samarkand. Terjemah tu oleh perhamba, bukan imbuhan tu.
Macam perdengarkan. Itu imbuhan. Perhamba ni bahasa orang petani. Hamba tu lembut dah. Hamba tu bagus dah. Kalau biar bahasa dia betul, emba. Ataupun kalau bahasa kita, aku. Bahasa dia lembut, menteku. Bahasa tani tu, menteku. Kalau menteku tu cakap maknanya ganti nama pertama, aku. Tapi menteku tu lembut. Itu perhamba ni satu istilah, satu logat orang petani, makna hamba. Terjemah oleh perhamba yang fakir. Dan tu apa maksud fakir? Fakir ni isim fa'il. Fakir, kalau fakirun, orang berhajat. Fakirun yang sangat-sangat berhajat. Dia ni fakir pada ilmu. Fakir pada ilmu, sangat berhajat pada ilmu. Dia di antara petani dengan Malaysia ni berbeza. Kalau Malaysia, orang yang sekolah pondok, orang yang belajar pondok ni, dia panggil budak pondok. Dah tu janggut budak pondok. Tu muda orang pondok. Tu budak-budak pondok tu. Biar umur 30 pun budak pondok. Kalau pergi petani, dia tak panggil budak pondok dah. Tok pakai. Tok pakai. Kita mula dengar tok pakai. Oh, punya tok pakai ni ialah tok pakai. Tua benar duduk Malaysia panggil budak pondok, budak ke sana jadi tok pakai. Tok ni bila guna tok ni satu gelaran untuk membesarkan. Tok imam. Ya, dia muda pun. Tapi tak nak pakai dah ni, panggil imam muda. Tok ke tua? Tak lama tua kak. Gitu. Itu. Maknanya oleh yang fakir, al-fakir ila ghufrallah, kepada keampunan Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa rahmatihi, dan kepada rahmatnya, rahmat Allah. Dalam hidup kita, al-ghufran, keampunan Allah itu ialah kita mesti nak. Kenapa? Sebab kita ialah ada salah banyak mana, salah sama. Salah tu berapa jenis, ya? Az-zunub a'lamu wa ma la a'lam. Doa kita minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Hak yang kita tahu, hak kita tak tahu, hak sedar, hak kita tak sedar, hak kecil, hak besar, hak sengaja, hak tak sengaja, macam-macam jenis dosa. Jadi al-ghufran itu keampunan ataupun maghfirah. Allah maftahli abwabal maghfirah, bukakanlah bagiku pintu keampunan, abwabal rahmah, abwabal rizki, abwabal salam, abwabal siha, abwabal quwwah, abwabal jannah. Minta doa hak Nabi ajar. Supaya telah buka. Satu ghufran, satu lagi rahmat. Siapa dia? Hamba yang fakir ila ghufrallah ta'ala wa rahmatihi, itu yang berhajat pada siapa? Ta'lim tariqat ta'allum ni ialah Muhammad. Orang ni hak terjemah. Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, rangkul lenggih petani. Kita tahu lenggih kat mana? Biasa dengar. Biasa dengar alam mana? Tak segi. Ingat sama duduk sana, lenggih. Tapi tani pun luas. Dia satu cangwat tu banyak pula ampa dia. Kalau macam golok tu, sungai kolok tu, tu ampa naratiwat. Ampa ni bukan hamper, bandar kecil. Petani, mana orang tani? Hak menterjemah orang petani, jasa dia banyaklah. Sebab kalau tengok kalau di Malaysia, pondok dia petani, pesantren di Thailand, benda ni orang tak tinggal. Sebab kalau orang yang
ikut apa yang terdapat yang dijelaskan oleh Allamah Asy-Syaikh Az-Zanuji ni, memang ilmu dia barakah, ilmu dia nafi'un, ilmu dia banyak kegunaan ad-dunyawi wa ukhrawi. Ghafarallahu lahum wa liwalidaihim wa limasyayikhihim. Dia boleh masyayikh, boleh masyaikh, boleh masyaikh, jamak taksir dia masyayikh, masyaikh. Lepas tu tengok wali masyaikhina boleh baca wali masyayikhina. Dia dari syakha, ya syikhu syaikhan. Syaikhun syaikhan ni masyaikh, syaikhun syaikhan ni masyayikh. Wali masyayikhihim walil mu'minina wal mu'minat. Doa ghafarallahu lahum, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan bagi mereka itu, bagi Allamah Asy-Syaikh Az-Zanuji dan Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Fatani, bagi mereka sendiri, wali walidaihim, dan bagi dua bapa mereka, wali masyayikhihim, masyaikh, syaikhun syaikhun ni masyaikh, masyayikh, guru dia, syekh-syekh dia mesti banyak punya. Tablah Nuji ni guru dia hebat-hebat. Itu boleh tengok Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Fatani, dia syekh-syekh dia. Itu kalau orang dulu syekh-syekh dia tu memang orang yang barakat. Sebab suasana, kita tengok suasana dia lah, suasana orang dulu, waraknya banyak, lepas tu adab-adab. Tengok guru kita lah, contoh dekat guru kita tu. Tanyalah kawan sekali ni, rumah dia tak ada tarotak, tak ada TV. Mula-mula dia mari takut kita, tutup TV, bukuh ni kain. Rumah dia tak ada. Kawasan tempat dia tak bagi orang tarotak, warak ni. Sampai sudah tak ada. Kita TV dalam telefon ni. Warak. Lepas tu warak dia lagi gambar orang tak boleh ambil. Tak mari sini boleh. Kita debur tak ada arah. Pak cik minta. Minta Tuhan ampunkan bagi mereka, bagi kedua bapa mereka, bagi guru mereka, walil mukminin, bagi semua orang beriman, wal mukminat, dan orang beriman perempuan, al ahya, yang hidup, minhum, daripada mereka itu yang tersebut, daripada ibu bapa mereka, guru mereka, orang beriman laki-laki dan perempuan yang hidup, wal amwat, dan yang mati. Amin. Perkenan olehmu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, amin. Sekali lagi, wahai Tuhan sekalian alam, perkenan oleh. Amin tu makna istajib. Dia panggil isim fi'il amma. Di sebalik amin tu makna istajib. Sebab tu makmu kata amin. Bukan amin saja tu. Mak Saleh pun amin juga tak? Dia amin. Tapi amin dia macam orang pelat. Istajib kalau bahasa kita. Perkenan olehmu ya Allah, istajibillahumma du'aana. Itu mana amin. Isim fi'il amma dia. Tengok hadi molek sangat ni. Kalau patut hafal lah. Dah tu tak ada bagi kita isi bagi. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika. Baru dapat bagi ni. Dia tak adil dah cakap. Dia tu Nabi. Amba yumbi. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Akhi lan tanal al-ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Isi bagi dua belakang ujung. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin.
nasihati ustazin wa tuli zamanin. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin nasihati ustazin wa tuli zamanin. Dia buat syair tu, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin nasihati ustazin wa tuli zamanin. Bawah tu maksud dia. Ada kan? Ada maksud dia. Saudara, ya akhi, wahai saudaraku. Apa dia? Lan tanalal ilma, tidak dapat kamu mencapai akan ilmu. Lan tanalal ilma, kamu tak akan dapat ilmu melainkan illa bisittatin, dengan 6 perkara. Siapa-siapa pun gitulah. Pak tu ilmu bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Tak orang tak panggil ilmu pun. Bukan boleh tiru-tiru. Dalam agama tak ada tiru. Kalau tiru ditolak. Dia nak ta'allum. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Tak boleh baca-baca, rajin baca, buka, petik tu cari. Tu bila tak ada benda, tak ada guru, baca boleh baca belaka. Nabi kata orang tak ada guru ni siapa? Syaitan lah guru dia. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhul lah. Orang tak ada guru, syaitan lah guru dia. Mana hak nak dia baca tu, setiap bacaan itu apa panggil mantukun, lafzun malfuzun kalamun. Dia nak di sebalik tu ada dilalah dia, ada madlul dia, ada mafhum dia, ada maksud dia, ada makna dia. Kok mana nak pergi tu? Tapi kalau tak ada tu, syaitan guru dia. Nabi kata gitu. Baik, 6 perkara mana sa'umbika, saya mengkhabarkan tafsirnya, dari tafsirnya dengan terang, dibayanin dengan terang. Apa dia 6 tu? Ini badal daripada sitatin. Zakain, yang pertama kena cerdik. Mesti kena orang cerdik. Cerdik. Kalau tak cerdik payah. Hafal surah apa tu? Surah Ad-Duha. Berapa ayat tak silapnya 11 aja. Wad-Duha 11. Ingat 5, lupa dah ayat 1. Tak agak. Dia sebab kalau ilmu ni dia kena banyak ingat. Sebab tu kata guru saya di Mekah, dia kata orang belajar ni 2 fasa. Kalau orang muda, hebat orang muda belajar ialah dia reti ibarat. Hebat kan? Reti ibarat ni dia tengok sikit tahu, dia boleh surah, dia boleh hurai, boleh terang dengan ibarat hak yang ada. Ibarat tu hak yang apa tu mu'abbarun bih, yang ada pada buku, pada kitab. Dia tengok gini. Itu memang hebat orang belajar, orang muda. Tapi dia pandailah ibarat tu. Ibarat kitab. Orang tua hebat belajar, orang tua ingat masalah. Ingat lagi. Guru saya orang petani juga dak Mekah. Syekh Yusuf Paku. Lepas tu seorang lagi meninggal belaka dah. Syekh itu yang orang Bangkok. Baik, yang pertama zakat kena cerdik. Yang kedua wahirsin, kena lomba. Nak sungguh. Nak kita rasa lomba pada ilmu. Nak dapat.
Perasaan kita nak kemahuan kita. Tamak ni makna apa? Dah ada sikit nak lagi. Dia bukan fashion orang. Kau ada dah, boleh lah nak sembahyang gitu. Lepas tu peluang ada ni. Nah tu betul orang. Tamak ilmu. Bila orang tamak dapat dia ilmu. Supaya orang cerdik dapat ilmu. Mesti nak kena cerdik, nak tamak. Dua, yang ketiga ialah kena ijtihadin. Sebab tu bagi mujtahidin lah, orang yang ijtihad dalam ilmu, orang yang mujahadah, orang bersungguh. Kalau tengok macam pondok mesti kena bersungguh. Sebab apa? Dia kena kejar. Kita jawi, kita arab. Maksudnya kena belajar dulu. Kalau tak pandai Arab, pandai Jawi tak apa dah. Kalau tak Arab tak pandai, Jawi tak pandai, mula. Itu. Lepas tu dia kena bersungguh tu sebab dia perlu hafal. Hafal apa? Terutama kalau ilmu bahasa, ilmu nahwu umpama nahwu. Nahwu ni kalau belajar, kalau tak kena gaya, dia jadi nahah. Nak boleh baca benda tu tak ada baris ni, tak ada baris, sepatah tak ada baris. Nak baca mana ni? Buta huruf lah. Baca dia. Lepas tu pecahan dia, nak tengok pecah dia, pecah berapa? Isim ma'in, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, fi'il madhi, fi'il mudhari', macam-macam dia tengok. Sebab nak keluar masalah tu, nak cerita tentang benda, kita nak surahkan masalah tu, mesti berdasarkan apa kita tengok. Kalau belajar, dia kena bersungguh. Nak mengingat tu, apa-apa lupa, apa-apa ingat tapi tak faham. Ingat lagi zaman duduk bahasa tumbuh 4 tahun. Apa? Tabina, mataizi, mata umur barahnya apa? Jaharah apa? Bukan cerita nak nunjuk, nak cerita. Tapi tak reti. Macam lah apa? Mata izi tu tebal apa? Tapi tak reti. Pergi bertani baru reti. Itu. Yalah. Bila pergi bertani tu baru reti. Apa nak ceritanya pas tumbuh tu dah. Anak dah. Apa dah. Bila pergi bertani tu baru reti. Sebab dia tempat tu lah sangat detail, nak cerita gitu je. Guru kita tu orang yang sangat menjaga disiplin ilmu. Dia baca sama. Maknanya orang belajar ni dia memang reti. Dia tak pernah jemu dalam mengajar ni dari segi disiplin ilmu. Sebab tu akan saya. Sebab disiplin dia tetap apa tu jaga. Maknanya orang belajar kena bersungguh. Sungguh. Kemudian nasihati ustazin. Apa? Yang keempat bulghatin. Ini tafsir dia balaghah. Bulghatun ni maknanya ialah apa? Belanja senang. Kena ada duit. Mesti kena ada lah. Nak beli buku tu, nak beli buku ni, mesti kena ada. Kena ada belanja lah. Tak payah juga. Tapi ingat kawan tu, dia orang kemoja. Dia tak ada orang hantar duit, boleh ke dia tu. Tapi sedih lah tengok pakaian dia makan. Ada kalanya dia makan masak nasi saja. Lepas tu garam, air garam. Allah. Tapi nyudahnya banyak ilmu dia dapat. Lepas tu dia dapat kahwin dengan anak tok guru dan dia sambung pula rezeki dia. Kemudian yang seterusnya ialah nasihatu ustazin, nasihat guru. Gini. Lepas tu yang ke apa? Yang ke-7 dah. Yang ke-6 ni tulu zamanin
panjang, kena lama. Kawan dah 3 tahun. 3 tahun tak lama. Dah orang nak buat ijazah berapa tahun? 4 PhD. Dia maksudnya orang nak alim ni, nak ilmu kena lama masa. Dah kalau sekejap dia tak tak masak. Sebab katalah kalau orang belajar di pondok, contohlah satu pusat pengajian yang masih kekal sampai sekarang, cuma apa yang saya nampak ialah banyak perubahan. Mereka fikir itu perlulah, sistem tu perlu pada perubahan tempat dan sebagainya. Tapi kalau masih dikekal cara yang lama itu sangat baik. Bila dia bentuk sistem asrama makan ramai-ramai ni, dia ada bezanya. Satunya ialah masing-masing itu senang je, orang dah sedia makan, dah masak, duduk pula seorang-seorang, satu pondok seorang. Maksudnya lepas tu jangan kurang, dia kata. Jangan kurang. Maknanya ni kena ada cerdik, lepas tu kena rajin, kena tamak, kena tamak dan kena bersungguh-sungguh ijtihad. Nak dapat, katalah kita belajar masuk tebal ni, bila nak habis jangan pandang. Hak senangnya hari buka tu kena ada, hari penutup kena ada. Berapa hari ya? 2 hari. Baik, tengok dalam ada sama pendahuluan. Ada kan? Ayuhai encik-encik dan tuan-tuan, diseru ni, iaitu ke Syekh Muhammad Syafi'i ni. Ada tuan-tuan, ubuh koma tu tua dah muda. Hak kata tuan-tuan atau encik-encik tu hak tua, hak muda. Hak tua mana? 40 ke atas. Hak muda 39 ke bawah. Tu. Apa dia? Bahawasanya sayugia yang bari imbara, yang bari imbirak, sayugianya sepatutnya bagi tiap-tiap seorang, likulli wahidin, tiap-tiap seorang mana yang hendak masuk pada mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau orang nak masuk belajar, dia nak belajar, kita ingat zaman duduk Mekah, ada banyak masa tu budak lebih kurang kalau berkumpul tu masa di Ajak Suk tu lebih kurang 60-70 orang Malaysia daripada macam-macam negeri ada. Jadi ada setengah tu duduk pas tumbuh dan 2-3 bulan naik Mekah belajar kat sana. Nahu tak nampak apa-apa semua di sana. Boleh nak salah ambil berkat. Orang yang nak masuk pada satu pelajaran, satu pekerjaan itu, apa dia? Hak sayugianya bahawa mengetahui ia seorang yang hendak masuk pada mengerjakan satu pekerjaan itu, tahu apa? Mengetahui ia terlebih dahulu daripada masa, mengetahui akan kelebihan itu pekerjaan, perkara tu. Kalau ilmu tu lebih macam mana ilmu? Semata-mata ilmu tu lebih dah, kata siapa dia? Ali karamallahu wajah. Ilmu lebih daripada harta. Sebab harta pun orang pandang, ilmu pun orang pandang. Antara dua, hal ilmu lebih pada harta. Kalau orang tanya dia, 10 orang Yahudi tanya 10 alasan yang berbeza, dia kata kalau ramai lagi sampai sudah, kalau orang tanya dia boleh jawab ilmu lebih pada harta, dengan alasan yang tak sama. Jadi dia kena tahu kelebihan, lebih kalau ilmu tu lebih itu, kalau benda tu lebih dapat pada dia akan dapat kelebihan tu.
Kelebihan dunia, kelebihan akhirat. Kelebihan segi mana? Segi beramal. Kita beramal di atas suluhan, kita beramal di atas ilmu, pegangan akidah. Kita ada ilmu, kita berpegang akidah yang sebenar. Bukan benda yang mudah akidah ni. Tak kena gaya Qadariyah, tak kena gaya Jabariyah, tak kena gaya Mu'tazilah. Walaupun di muka Melayu, kalau tak belajar, hak tengok Qadariyah Jabariyah tu, dah macam mana boleh tersingkir jadi Jabariyah kan? Sebab kalau dia tak belajar, dia tak tahu nak pegang macam mana. Hak patut pegang dia tak pegang, hak patut lepas dia pergi pegang. Itu tengok ilmu lebih. Lepas tu bila ilmu tu betul, perjalanan kita ni dia meyakinkan. Meyakinkan dah. Tak apa. Apa maksudnya apa? Maksud meyakinkan ni ialah bila mati nanti kita ialah seorang, kita tak bersangkut orang tu tak orang, kita ialah sendiri-sendiri kita jelah. Itu gambaran keyakinan dengan amalan, keyakinan dengan akidah, keyakinan dengan akhlak kita sebagainya. Itu ilmu, kelebihan pekerjaan dan manfaatnya apa? Nafak, guna je. Guna apa? Guna. Kalau ilmu apa gunanya? Guna tak berguna? Guna untuk kita. Dan tu kalau bila kita ada orang hak dekat dengan kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita, kita boleh lemparkan ilmu tu. Contoh tengok dia tak betul, kita boleh tunjuk. Tapi kalau tak ada ilmu macam mana? Manfaatnya dan pergunaannya. Apa nak guna bila ilmu tu? Macam mana nak guna ilmu tu? Dan aturan masuk pekerjaan tu. Bagaimana cara nak masuk belajar? Dan mengerjanya pekerjaan tu. Bila dah hasil dan dapatnya, katalah ilmu. Bila dah dapat dah, macam mana pula nak kena jaga ilmu, nak kena beradab dengan ilmu, nak kembangkan lagi ilmu, nak luaskan lagi ilmu tu. Dan mengetahui pula orang yang masuk pada satu pekerjaan ni, satu perkara, contohnya ilmu, mengetahui pula akan perkara-perkara yang disebab bagi mudah dapatnya. Mudah dapat. Mudah dapat. Yang kena tahu. Dan suburnya pekerjaan dan manfaatnya dan kekalnya. Ini bila dah dapat katalah ilmu. Kalau ilmu tu macam pokok, macam mana nak bagi subur pokok tu? Macam mana nak bagi subur ilmu tu? Dan macam mana nak bagi ilmu tu bermanfaat? Macam mana nak bagi ilmu tu kekal pada kita? Bahkan bertambah, makin bertambah, bukan berkurang. Macam duit ke? Dan mengetahuikan perkara yang disebab bagi binasanya ilmu. Banyak orang berilmu, tapi nawaitu dia, niat dia ilmu tu bukan kerana Allah dah, kerana benda lain. Tak ke mana? Ilmu ada tapi ilmu tak bermanfaat, binasa. Banyak dan payah dapatnya. Apakah perkara yang jadi sebab binasa ilmu dan payah dapat ilmu? Belajar tak dapat, belajar tak reti tak boleh amal, reti tak bermanfaat. Ada benda yang tak kena tu. Dan kitab ni disebut pantang larang dia. Jadi kitab ni sebut perkara-perkara yang nak menyuburkan ilmu dan kurang manfaatnya. Sebab apa kena tahu? Kerana tiap-tiap pekerjaan yang dimasukkan kerjanya dengan ketiadaan mengetahuikan mereka itu, tiada diharapkan dapat pergunaannya yang sempurna. Macam tu. Kalau orang masuk belajar, dia tak tahu pun, tak tahu akan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, maka orang ni, kata pengarang, tiada diharapkan dapat pergunaannya pekerjaan yang sempurna. Tak sempurna. Seperti yang amat nyata bagi tiap-tiap orang yang memikir. Kalau orang memikir dan tilik berhati, jelas. Contoh dia belajar ilmu, dia pandang bila orang berilmu ni jadi hebat, jadi terkenal, jadi orang kenal, lepas tu jadi murah rezeki, apa semua gitu gini. Nak tapih ketik lah. Tapih ni banyak. Bulan Ramadan dapat kan, Ramadan dapat macam-macam. Sekurang-kurangnya berapa ribu?
RM1,000 ke atas, rasa RM2,000. Sekali Ramadan boleh beli LC. Orang habis. Ada satu orang ayah tu, dia nak hantar anak dia tapis. Kita sebut tempat-tempat ni, kita bukan pesta tapis, kata kita pesta pondok. Dia kata pondok tak tu, tapis ni bila Ramadan laku, dia kata. Sudah. Ya. Dia nampak gitu dah. Ilmu tu jadi ilmu Quran, ulum Quran jadi alat nak dapat duit pada. Tengok niat. Tengok niat, ya. Seperti yang amat nyata bagi tiap-tiap orang yang memikir nanti istimewa pula pekerjaan menuntut ilmu. Ini fokus dia. Kalau menuntut, sebab tu kitab ni pelita penuntut. Dia nak tunjuk banyak benda bagi menuntut ilmu. Talibul ilmi, orang menuntut ilmu. Sebab apa? Lebih-lebih lagi kena tahu sangat tentang ilmu ni, kerana sangat-sangat payahnya menuntut ilmu. Payah. Sebab dia talib ni, Nabi kata apa? Kun aliman, jadi oleh kamu wahai umatku jadi orang alim, jadi orang berilmu. Ataupun muta'alliman, orang yang muta'alliman ni orang belajar. Pandai dah cakap Arab tu. Sepakkan muta'alliman. Allah, kejut muta'alliman. Belajar. Kun aliman, orang alim. Au muta'alliman, orang belajar. Au mustami'an, ataupun orang istima'. Orang istima' dengan orang insima' lain. Dia pula istima' tu alif sinta, insama' yang sami' insima'. Ada. Kita dengar. Dengar ustaz ngajar gini. Dengar jauh-jauh. Tu bukan dengar panggil. Apa panggil apa? Tok Guru kata tapai ubi kayu boleh makan. Dia sambil lalu nak beli rokok pucuk, dengar. Tupai atas pokok kayu boleh makan, Tok Guru kata. Tengok. Tu apa panggil? Terdengar jauh-jauh. Ni yang Nabi kata mustami' ni ialah orang yang pisah nak dengar. Dia memang nak dengar. Waktu yang Nabi suruh dengar. Ataupun orang yang kasih pada tiga orang ni. Orang kasih pada orang alim, kasih pada orang belajar, kasih pada orang mendengar. Nabi suruh jadi kita letak. Memang menuntut ilmu kerana sangat-sangat payahnya ilmu. Maka perhamba terjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu akan perkara-perkara yang tersebut yang bergantung dengan menuntut ilmu. Dan kita terjemah untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan. Hal keadaannya berharap kepada Allah Ta'ala. Pengarang ni harap pada Allah. Harap apa? Bahawa memberi manfaat, memberi guna pada perhamba, pada diri dia sendiri, iaitu Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatani ni, dan budak-budak yang tiada faham. Dan budak mana ni? Orang belajar. Apa dipanggil budak? Janggut belaka. Orang mula-mula belajar dipanggil mubtadi. Bidayah tu ia belaka tu. Bidayatul mubtadi. Mubtadi, ibtidayah tadi mubtadi. Orang mula ibtidak, orang mula belajar. Bila mula ni mesti budak-budak. Dah tua budak pada makna. Lepas tu orang yang mutawassit, ataupun orang mujung, orang muntaha, orang intihak. Itu budak-budak. Orang belajar ni, budak mana yang tiada faham akan lughah Arab, bahasa Arab tak faham. Dan menjadi bekal perhamba, bagi bekal bagi dia sendiri, iaitu Syekh Muhammad Syafi'i ni. Dan mereka itu budak-budak yang tiada faham. Jadi bekal. Satunya ialah apa dia? Harapan dia ialah Allah beri guna benda tu. Beri guna benda ni boleh pakai, boleh manfaat, boleh kita ambil faedah. Dalam masa kita belajar kena dengan pilihan, kena dengan cara, kena dengan keberhasilan tu. Kita rasa kita ialah bertambah reti, bertambah faham, dan kita rasa dari segi ibadat kita rasa
kita buat ni ialah kita tak bimbang, kita tak ragu dah. Yang kita buat itu betul atas suluhan ilmu. Itu manfaat yang boleh diguna pakai terus dan juga jadi bekal. Sebab nak bawa ke akhir nanti ilmu dan amal. Apa contohnya ilmu kita nak bawa? Cuba tengok dalam Quran yang Tuhan sebut cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang akhirat. Artinya benda tu kita kat sini je cerita tentang akhirat. Maksudnya apa? Bila sampai akhirat nanti ilmu kita ada. Oh ni rupanya yang Tuhan sebut mahsyar. Ni yang Tuhan sebut man yanqalibu ala akibai afa man yamshi mukibban ala wajhi. Tak sebut orang berjalan muka ke bawah ke atas. Ni hak Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk tu. Jadi ilmu yang kita perolehi melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui akidah, sampai sana supaya juga orang tengok Tuhan, orang tengok sifat Tuhan, orang belajar sifat Tuhan. Dah tu bila pergi akhir nanti ilmu yang kita bawa berguna. Ilmu tu dia tak hilang, bukan hidup esok tak ada ilmu. Ada ilmu hak kita belajar. Sebab tu dia kata ilmu ni ialah menjadi bekal per hamba dan mereka itu budak-budak yang tak ada faham bahasa Arab ni, orang belajar ni, bila tu bekal bila? Bekal untuk bila? Pada hari kiamat. Nak bawa sana. Sebab rangkaian ilmu ni, sebab tu nama ilmu akhirat. Yang apa tu yang Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar ilmu. Dia pakai alif lam tu kan. Orang bahas alif lam. Nabi sebut talabul ilmi, belajar ilmu. Alif lam pada al-ilmi. Alif lam itu lil ahdi. Ilmu agama. Ilmu akhirat. Itu dia kata ilmu akhirat. Ilmu hak kita nak bawa ke akhirat. Amin perkenan olehmu, amin perkenan olehmu Muhammad Syafi'i Rangkul Fatani. Orang tadi tak asal lagi, kita baru mukadimah ya. Kulit baru. Jadi itulah mudah-mudahan ya. Moga kita ada kesungguhan, kita ada satu semangat, satu kesungguhan untuk dari segi ilmu ni kita ialah tak mengalah. Bukan faktor kita dah kita dah tua tak belajar lah, bukan. Kita sibuk, bukan, belajarlah. Sebab talibul ilmi ni dia ada fadilat-fadilat yang sangat banyak orang menuntut ilmu. Jadi kita yang kita baru mula pada malam ni, baru mukadimah ni, sangat menjurus kepada bagaimana perkara-perkara yang perlu dibuat dalam masa menuntut ilmu. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم لنا تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب